Saudara tahu siapa di sebalik Pakatan Harapan Anwar Ibrahim? Siapa dia? DAP. DAP ni saudara pun tahu bagaimana ideologi DAP yang telah terbentuk sekian lama tu. Dia adik-beradik dengan PAP di Singapura. Dia menolak hak istimewa orang Melayu, tidak mendukung perjuangan Islam sebagai agama persekutuan. Banyak perkara yang dilakukan bercanggah dengan kepentingan rakyat kita, khususnya orang-orang Melayu. Saya duduk dalam kerajaan sekejap nama Datuk Saifuddin. We were there together dengan Tuan Dr. Mahathir waktu jadi Perdana Menteri kali yang kedua, yang membentuk kerajaan Pakatan Harapan yang katanya hanya 22 bulan. Kita duduk kat situ. Saya sendiri sebagai Menteri Dalam Negeri, Datuk Saifuddin sebagai Menteri Luar. Saya duduk dalam negeri, dalam mesyuarat, dalam banyak perbincangan ditekan oleh DAP. Satu contoh yang saya masih ingat ialah dia tekan supaya ambil langkah untuk menghapuskan akta hasutan. Akta hasutan ni dah lama ada, iaitu untuk mengekang segala bentuk salah laku perbuatan yang menyentuh soal-soal induk dalam negara kita, soal institusi raja-raja dan sultan. Jangan sentuh, tak tahu arah. Diadakan peruntukan itu untuk tindakan tertentu boleh diambil terhadap mereka yang melakukan kesalahan itu, ataupun menyentuh hak istimewa orang Melayu, ataupun agama Islam, ataupun bahasa Melayu dan perkara-perkara lain yang sensitif. Dia minta supaya saya ambil langkah untuk menghapuskan akta hasutan. Saya tak buat. Itu satu contoh dan banyak lagi contoh yang lain. Bermakna bahawa kalau betullah UMNO dan Pakatan Harapan akan bergabung membentuk satu jajaran baru, siapa yang akan lebih menguasai dalam jajaran baru? UMNO ataupun Pakatan Harapan? Pasal UMNO mungkin tak dapat banyak kerusi. Macam di Pahang ni saya dah nampak setiap hari dia merosot. Betul tak? Sokongan orang kita sekarang ni lebih banyak menghala kepada Perikatan Nasional. Anak-anak muda saya lihat begitu bertenaga, bersemangat meniupkan orang kata laungan Perikatan Nasional. Begitu orang kata kuat sambutan mereka pada perjuangan kita agak nyata dan jelas. Jadi kalau begitu keadaannya, saya cukup bimbang kalaulah ini berlaku, maka apakah nasib kita semua di masa akan datang. Tetapi nasib baik ini peringatan, belum berlaku. Tetapi boleh berlaku. Khususnya kalau pengundi Melayu salah pertimbangan. Termasuklah pengundi yang sekarang ini menjadi ahli UMNO. Saya tak tahu kalau di belakang kok ada orang-orang UMNO duduk. Ada ya? Saya nak cakap pada mereka. Nak beritahu pada mereka, sekarang ni yang bertanding seperti di India Mahkota ataupun di mana kursi di seluruh negara ni, tiga parti utamanya, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Tetapi Barisan Nasional, komponen terpenting ialah UMNO. Orang Melayu kita. Tadi saya pergi ke Felda Lepor. Di situ hampir 100% Melayu. Kalau mereka itu ada ahli UMNO, kerana UMNO nak sokong Barisan Nasional dan calon-calon Melayu dalam Barisan Nasional, saya nak minta mereka fikir 10 kali. Kalau cerita yang sebut tadi betul dan benar berlaku, di mana kalau Zahid Hamidi yang jadi Presiden UMNO rasa tak boleh menang dan akan nanti bersekongkol dengan Anwar Ibrahim dengan Pakatan Harapan, bermakna undi yang ahli UMNO bagi kepada pemimpin UMNO ni akhirnya akan pergi ke arah Pakatan Harapan. The danger is there. Jadi seruan saya mudah saja. Tak apalah kalau nak kekal UMNO, kekal lah. Tapi bila hari mengundi sampai 19 bulan, pangkah pada Perikatan Nasional. It's alright. You can still remain where you are. Jadi ahli UMNO pasal susah sangat nak keluar. Saya dah hijrah lama dah.
Susah sangat nak keluar dia ketuk dia, pak dia, anak dia, adik dia semua nak UMNO. Jadi kami pun ikut UMNO. Tetapi UMNO sudah pun tertinggal jauh di belakang. UMNO sudah rosak tak seperti dulu. Tetapi kalaulah begitu keadaan dan dia nak keluar mengundi, saya nasihatkan jangan sokong UMNO. Tak ada siapa pun yang akan tahu masuk ke tempat pembuangan undi pangkah pada semua calon Perikatan Nasional. Dan itu satu sumbangan yang akan menyelamatkan negara. Kalau itulah yang saya telahkan tadi itu berlaku, na'udzubillah min zalik. Inilah cara untuk mengelakkan dia jadi sebegitu. Jadi ini penting nak fikir. Bukan saya nak pergi, saya nak pangkah saja. Tapi ada cerita di sebalik itu. Kerana mungkin kita yang ada di kawasan seperti ini mungkin tak dapat meneliti secara lebih besar masalah yang ada di atas yang boleh menyebabkan negara kita terjerumus dalam satu gaung yang dalam, dan kalau sudah terjerumus sukar untuk naik semula. Sekarang saya nak ceritakan, kalau dah begitu tak ada pilihan. Pilihan terbaik ialah Perikatan Nasional.